إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ingatlah suatu masa semasa Nabi SAW dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, Allah Subhanahu wa taala telah pujikan kepada mereka dengan satu ayat, yang mana satu ayat itu pada hari ini kita sedang duk baca lagi apabila kita bukakan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman, kuntum khaira ummatin ukhridat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat pracaca tidila yang diutuskan kepada sekalian manusia di dalam dunia ini untuk kamu mengajakkan mereka untuk buat baik dan juga mencegahkan, larangkan mereka daripada buat benda-benda yang jahat, dan juga kamu semua sepakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, ayat itu adalah ayat yang Allah Taala telah pujikan kepada Nabi dan juga para sahabat. Adalah gelaran yang sahabat ataupun ummah Islam semasa sahabat dapat pujian daripada Allah Ta'ala sebagai khairu ummatin ukhridat linnas, sebaik-baik umat. Dengan sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, dia berkata, man sarrahu, sesiapa yang suka nak menjadi salah satu daripada golongan ayat ini ataupun nak masuk dalam ayat ini yang Allah Ta'ala kata khairu ummatin ukhridat linnas falyuaddi syartallahi fiha, maka dia tunailah syarat-syarat Allah Ta'ala yang diletakkan di dalam ayat ini. Kesimpulannya, kalaulah kita nak kembali, kita umat Islam pada hari ini nak kembali jadi umat yang baik semula, kerana hari ini kita tak syak, kita tak boleh nak partisip kata hari ini kita adalah umat Islam yang sangat lemah, dan juga adalah kadang-kadang sampai ke peringkat umat Islam yang sentiasa kalah kepada seteru Islam semua.
Sama ada kita kalah umat Islam yang kalah kepada seteru Islam yang tak nampak tengok, iaitu syaitan, ataupun kita halah kepada seteru Islam yang hidup di dalam dunia ini, khususnya al-Yahudu wan Nasara, orang Yahudi dan juga orang Nasara. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebut mengenai dengan ayat ni, kata kalaulah kita umat Islam zaman mana-mana pun nak kembali jadi khairu ummatin semula, maka haraplah dia tunai buat 3 syarat yang cukup dalam ayat ini. Yang pertamanya al-amru bil ma'ruf. Kita kena menggalakkan umat Islam di masyarakat mana-mana sahaja suka buat baik, menggalakkan benda baik. Mulai daripada keluarga kita, bagaimana kita nak menggalak semacik keluarga kita suka, minat nak buat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syarat yang keduanya wan nahyu 'anil munkar. Kita buat kerja iaitu lari orang daripada buat benda-benda yang jahat. Mulai daripada keluarga kita juga, semacik kita, ahli keluarga kita, anak cucu kita, isteri kita. Kalaulah kita nampak benda mungkar, kesalahan berlaku dalam keluarga kita, kita kena mencegahkan benda itu. Dan juga yang ketiga, kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ada ataupun masyarakat Islam mana ada cukup 3 perkara ini, nescaya dia akan jadi masyarakat yang khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang diutuskan kepada manusia dalam dunia ini. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa kemenangan syaitanat yang mana para nabi yang mana nabi dan juga para sahabat dulu biasa benar, sama ada dalam peperangan ataupun benar dalam mana-mana sahaja, dengan sebab mereka banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka turut perintah Nabi SAW. Taat kepada Allah, taat kepada perintah Nabi SAW adalah timaของการได้รับซึ่งชัยชนะ. Sebaliknya, kalaulah kita Allah, soalannya kerana apa kita halah hari ini? Apa kita umat Islam halah? Apa kita umat Islam hari ini lemah on air? Dengan 2 sebab juga. Satunya, kita paling belakang daripada nak buat ketaatan kepada Allah, dan juga ikut contoh yang baik daripada Nabi SAW. Dengan sebab itu sebenarnya sejarah Islam telah dicatatkan. Perawasat Islam tu cara wairib roy. Hari ini kita pasti orang Islam, pasti ataupun anak cucu kita hari ini pasti kena kembali pergi seksa perawasat Islam. Sama aja perawasat Islam mula daripada Nabi SAW, Khulafah Ar-Rashidin, 4 orang, Bani Umayyah, Abbasiyah dan juga sehengganya Uthmaniyah. Lum salai di negeri Turki ataupun Ottoman, kita kena pergi belajar, kena pergi buat kajian. Wicai kata dengan sebab gapo lebih kurangnya 100 tahun lebih dah waktu kekuatan Islam ataupun Islam mula lalu nak lemah. Dengan sebab apa Khalifah Uthmaniyah dijatuh, dengan sebab apa menipatcai arah hitam hai kan perang Islam ataupun khilafah Islamiyah, yang mana pada hari itu umat Islam bersatu dan juga teguh kuat, sehengganya seteru Islam tak wani nak lawan. Tapi akhir sekali hari ini kita duduk dalam keadaan lemah dan juga kalah. Hari ini seteru Islam dia belajar Islam lebih banyak daripada kita lagi. Hari ini dia belajar Al-Quran, dia belajar tafsir, dia belajar hadis, dia belajar Islam seksanya kita belajar hari ini. Kadang-kadang kita tidak boleh lawan lagi orang al-mustasyrikun. Nak berapa kadi yang mereka belajar ngaji agama Islam, mereka bukan orang Islam kali. Ngaji peringkat degree, peringkat master, peringkat PhD sehingga habis peringkat doktor dalam daripada bidang Islam seksa, Islamic studies. Tujuan apa? Untuk nak meruntuhkan Islam. Tapi hari ini kadang-kadang kita
Islam seksanya kita belajar hari ini, kita tak tahu banyak sangat tentang agama Islam kita. Tafsir kena gatik tak kena gatik, hadis Nabi SAW geti gatik tak geti gatik. Sejarah Islam kita belajar hari ini untuk kalaulah nak cucu kita untuk nak periksa sahaja, nak sab untuk boleh darajat ataupun kenal yang tinggi sahaja. Ini adalah hakikat rebukan seksa kita pada hari ini. Dengan sebab itu seteru Islam hari ini dia belajar Islam lebih banyak daripada kita lagi. Seteru Islam dia tak biasa tidur, kita tidur lebih banyak. A'dauna la yal'abun. Seteru kita tak main-main, tapi kita main banyak. Sehingganya kita tak ada hamat. Fak dia gapo dia nak meruntuhkan Islam ataupun nak menjatuhkan, nak melemahkan kita sebagai umat Islam. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, dua perkara yang jadi benar asasi untuk melemahkan kita. Kalau kita tanya kata apa hari ini umat Islam seluruh dunia, di mana-mana negara, sama ada negara Islam ataupun bukan negara Islam, apanya lemah? Apanya lemah hari ini? Setengah orang yang kata ambil di mana jawapan ataupun perkataan yang orang kata umat Islam lemah hari ini. Salah satu jawapannya hari ini, kiblat Islam yang pertama duduk di bawah orang Yahudi, iaitu Baitul Maqdis di Palestin. Tanya kata umat Islam banyak ke tak? Banyak. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi SAW sebut dalam hadis, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir dekat ada satu masa yang semua umat selain daripada umat Islam akan buat jahat, nak zalim umat Islam, nak mari rumkintuk kita sebagai umat Islam. Kita tak sabar. Seperti mana hari ini kita semua pakat duduk di tepi-tepi hidang makan nasi, kita jepuk di sini, jepuk di sini, jepuk di sini. Seolah-olah kata gitulah hari ini umat Islam duduk di mana tempat. Di Palestin, di Suria, di Rohingya, di mana-mana tempat. Seteru Islam boleh nak jepuk, boleh nak kekuk kepala di mana-mana tempat sahaja yang umat Islam ada. Kerana kita lemah. Sehingganya sahabat tanya kepada Nabi SAW, aw min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Hari itu hari kita akan dikena zalim oleh umat lain dengan sebab fak kita bilangan sikit hari itu. Fak kita ada bilangan sikit hari itu. Nabi SAW bersabda, bal antum yawma idzin kathir. Kamu pada hari itu bilangan sangat banyak. Tapi bilangan umat Islam yang akan banyak pada suatu itu, pada masa itu, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayli. Tak beza mana sangat dengan buah yang duk hanyut di dalam laut. Fongnam yang duk hanyut dalam laut pada hari ini, yang adanya bau yang busuk ataupun yang cemar, itulah seumpama dengan umat Islam yang kurangnya kualiti ataupun lemahnya pada akhir zaman ini. Sehingganya Nabi SAW sebut kata, wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada masa itu Allah Subhanahu wa taala akan cabut tubik kuang kiklat ataupun ketakutan yang seteru Islam biasa takut kepada umat Islam. Pada masa dulu, masa Nabi SAW, Nabi bersama dengan sahabat keluar daripada Madinah untuk pergi perang dengan seteru. Sebulan lagi nak jumpa, seteru Islam takutlah. Tapi pada akhir zaman ini, dalam hati kita Allah Ta'ala akan cabut waktu baik daripada orang panggil tahu wajah satu takut kepada kita waktu baik, dan juga orang masuk kliklat masuk dalam tubuh kita. Dengan sebab apa sahabat tanya kepada Nabi SAW dua, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan juga takut nak mati. Ini adalah sebab ataupun pacai lak yang menyebabkan kita pada hari ini adalah umat Islam yang lemah. Dengan sebab itu, ingatlah bahawa apabila kita umat Islam tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam,
Kerana dulu apabila mereka jatuhkan khilafah Islamiyah yang menyatukan umat Islam dan juga sebab yang kuatkan umat Islam, mereka seterus Islam yakin kata apabila khalifah jatuh umat Islam akan lemah. Dan juga satu laginya, apabila khilafah jatuh dah, cara yang kedua yang dia usaha nak melemahkan umat Islam, iaitu usahakan umat Islam menjauh daripada Al-Quran dan juga menjauh daripada sunnah Nabi SAW. Bakluang orang Kristian biasa sebut satu kali, kata sebenarnya hari ini kita tak mampu nak bakarkan Al-Quran secara semua dalam dunia ini. Nak bakar Quran semua yang berada dalam masjid, yang berada di dalam rumah umat Islam pada hari ini tak kuasa. Kerana biasa dah mereka isytihar kata nak membakarkan Al-Quran, tetapi Al-Quran masih ada lagi dalam dada umat Islam yang menghafalkan Al-Quran. Lalu mereka buat penkan yang keduanya, usaha hatta baklum mereka seluruh dunia ini, buatlah malam mana umat Islam jauh, sangat jauh sekali daripada Al-Quran. Masih mana umat Islam jauh daripada ajaran Islam yang marinya daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW itu, mereka yakin kata masa itulah umat Islam akan lemah. Hari ini umat Islam lemah sebab apa? Kadang-kadang bukan kita halah kepada satu Islam, tapi kita Allah kepada kita sendiri yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Satu kali Salman Al-Farisi, dia biasa kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia kata sebab Allah Ta'ala tolongkan umat Islam semasa Nabi Musa alaihissalam. Sebabnya inna haula sadiquna ma'allah, kerana mereka itu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang beriman yang sebenar, orang yang benar dengan Allah Taala. Lalulah Allah Taala tolong mereka, bukakan laut sehingga mereka dapat selamat daripada Firaun. Tetapi Salman kaya kata, tapi yang aku bimbangnya, wa aksha ay ya'tiya yawmun yatakhalla fihi almuslimun an ta'atillah, tapi aku bimbang satu hari orang Islam akan paling belakang daripada taat kepada Allah Ta'ala, tak taat kepada Allah Ta'ala, tak pada kepada semaya, tak pada kepada membacakan Al-Quran. Fayata'akhkhara anhum nasrullah, apabila mereka jauh daripada taat kepada Allah Ta'ala, kemenangan ataupun syaisyana yang Allah nak bui itu akan lama juga bui kepada mereka. Satu kali Abu Darda, seorang sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu, dia benar daripada suatu peperangan, dia tiap benar, tentera Islam benar, dan juga Abu Darda seorang sahabat Nabi berada juga sama dengan tentera Islam pada masa itu. Tiap sehingganya orang tepi tanya kepada dia, tabki fi yaumi nasrillah, mungti apa? Kerana hari ini adalah hari yang Allah Ta'ala wifak kita benar, wi agama Allah Ta'ala benar, wa azza fihi jundahu, dan juga Allah Ta'ala meninggikan, menghormatkan kepada tahan-tahan Allah Ta'ala pada hari ini benar. Tetapi Abu Darda dia kata, abki ala hali haula alladhina asaw Allah, aku tiap apa kerana mereka itu, mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tak dengar perintah, tak taat kepada perintah Allah Ta'ala, tak berimanlah. Lalu lafaz kita hari ini benar mereka. Tetapi yang aku takutnya suatu hari ku bimbang takut umat Islam tak turut taat perintah Allah Subhanahu wa taala, suatu hari satru Islam akan ambil kelik kita sekali lagi pula, dengan sebab kita lalai daripada beramal dengan ajaran-ajaran Islam. Sebenarnya di dalam ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW banyak yang Allah Ta'ala royak kata sebab apa pacai akrai kita mai ummah Islam on air. Satu ayat saja yang saya nak akid. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum
min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut sebab yang menyebabkan umat Islam lemah 3 perkara. Satunya iaitu tidak taat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza fashiltum, benar dah Tuhan wi belaka dah kesenangan hidup sehingga sekali kiklah tak berani nak lawan dengan satu Islam, tak turut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashiltum. Yang keduanya tanaza'tum, balah gimari di antara umat Islam. Umat Islam dibucutu, umat Islam dibucu ni balah gimari sehingga tak boleh menyatukan umat Islam. Itu adalah sebab yang melemahkan umat Islam. Dan juga yang ketiga, minkum may yuridud dunya, kasih kepada dunia lebih banyak daripada kasih kepada hari akhirat. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, kalaulah kita nak bila pacai ataupun sahih buat umat Islam lemah pada hari ini dengan secara nampak tengok beberapa perkara. Yang pertamanya iaitu hari ini umat Islam lemah dengan sebab kuambok perang laksud tarbiyah lakakan seksa. Rebokkan seksa hari ini adalah ada kekurangan. Seperti mana saya ayat tadi hari ini, kalaulah kita nak buat kajian bila sekolah ponok, sekolah agama, sekolah yang ada mengajarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi pada hari ini, khususnya 3 wilayah saja, berapa banyak jumlah sekolah agama pada hari ini. Tapi hari ini anak muda kita yang duk geleweng di dalam masyarakat, berzina lah, dadah lah, yasiptik lah, pun pelit. Mereka lalu daripada sataban mana? Adalah daripada sataban ponok. Hari ini kita sekolah ponok hari ini kena ulang kaji semula. Sekolah ponok hari ini mengajar untuk hanya anak pelajar kita, anak murid kita boleh grade 3, grade 4 sahaja. Ataupun untuk tiu gisok ainit sahaja, setahun sekali gisok ainit sahaja. Untuk nak ambil ranking sekolah kata hak mana kuat, hak mana tak kuat. Tetapi hari ini banyak mana sekolah yang boleh mengajarkan Islam seksa dalam sekolah ponok dan juga boleh tarbiyah anak murid juga untuk jadi vaksin apabila mereka tamat belajar daripada sekolah agama kelas 10 moneh masuk kepada mahawidyalaya, mereka geti cara hidup Islam, mereka tak tinggal agama Islam, tak tinggal ajaran Islam. Ini adalah rebuk kuambok perang daripada seksa sekolah kita pada hari ini. Yang kedua juga yang jadi pacai untuk sangkum Islam on air pada hari ini iaitu songkram tangkuangkit. Hari ini kita tak khabar kata songkram fikir tangkuangkit hari ini telah sampai kepada anak cucu kita. Anak cucu kita pada hari ini duduk bersama dengan telefon terosak lebih banyak daripada duduk bersama dengan kita sebagai ibu dan juga bapa lagi. Kita sibuk dengan kerja. Hari ini anak kita ngaji online duduk dengan terosak, ngaji berapa jam dan juga duduk dengan benar kejahatan seripap tangkuam kita patibat ataupun sangkum nium yang berada di dalam terosak pada hari ini. Kita dah amat tahu mana dengan anak kita. Sehingga pada hari ini yang kita dengar berita pada beberapa hari akan ada jalan bad lady boy pone itu tu sebenarnya itu adalah pelahir saja. Benda yang akan nak berlaku dan bad pone petisam LGBT pada hari ini ada pelahir sahaja. Walaupun semalam iklan dah kata buti sahaja, tapi hakikat sebenar pada hari ini anak cucu kita yang jadi pone, yang nak jadi perempuan itu banyak mana yang telah sebar dalam masyarakat. Dan juga yang ketiganya, sebab yang melemahkan umat Islam, kejahilan. Hari ini kita tak minat mana untuk nak cari ilmu dan juga nak memajukan setahaban kuap-kuap. Kita semua ada kuap-kuap, ada setahaban kuap-kuap, tapi kita tak fikir cari jalan kata kita nak memajukan kuap-kuap kita dengan cara mana yang diredakan oleh Allah dan juga Nabi SAW suka. Itu yang kita kena fikir. Kadang-kadang kita nak didikkan anak kita nak didik anak cucu kita, kita tidak berilmu. Kita hanya nak ada anak saja, kita hanya nak ada isteri saja, tapi kita tidak geti ataupun tidak berilmu untuk nak didik ahli keluarga kita sehingganya mereka boleh selamat daripada api neraka dan juga boleh masuk syurga. Dan juga dua perkara akhir yang jadi pacai yang menyebabkan umat Islam melemah, khususnya kepada para pemuda-pemudi. Wairun kunnum sa pada hari ini. Dua
panhalak wakwi masyarakat Islam lemah, satunya Yasiptik. Dan juga yang keduanya zina. Kalau pihak lelaki Yasiptik. Hari ini Daukatong telah diizinkan oleh undang-undang negeri Syria. Pintu kejahatan akan dibuka satu-satu. Anak kunci kejahatan akan dibuka satu-satu. Satu hari boleh jadi website anacan ataupun jual tubuh dalam masyarakat Syria akan diizin oleh undang-undang negeri Syria boleh jadi. Satu hari LGBT lelaki dengan lelaki boleh kahwin, boleh menikah, perempuan dengan perempuan boleh menikah, boleh jadi pada masa depan. Dengan sebab itu kita kena fikir masing-masing, kata kita nak buat belah mana, nak cheat vaksin kepada keluarga kita, masyarakat kita, umat Islam kita tu belah mana. Kerana negeri ini bukan negeri kita. Boleh jadi hari ini pakai dok yun kod mai untuk nak izinkan kejahatan, pintu kejahatan. Boleh jadi anak cucu kita akan jumpa, akan pencerna dengan kejahatan pada masa depan. Kalaulah kita tak mendidikkan mereka semenjak awal pada hari ini, anak cucu kita tak akan dihamak dengan kejahatan yang akan dibuka pada masa depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام ومن فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أحوالنا اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا اللهم اهدهم إلى صراطك المستقيم اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.